Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pagi ini, pagi Sabtu 15 hari bulan Rajab tahun 1442 bersamaan dengan 27 hari bulan 2 2021, kita dapat mulakan pengajian tafsir kita dalam surah yang baru, iaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, permulaan juzuk yang ke-15. Kita mula dari awal surah, ayat yang pertama. Kemudian kita akan pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah, apakah intisari isi kandungan surah ini, dan juga perbincangan ulama tentang nama surah. Sebelum kita pergi, kita mula dengan baca 3 ayat di awal surah Al-Isra. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Surah Al-Isra. Sebelum kita masuk kepada perbincangan tafsir, kita pergi kepada muqaddimah surah yang agak panjang ini. Tengok muqaddimah surah, tafsir pimpinan Jawi, muka surat 545. Yang pertama dalam pimpinan, dia kata surah ini makkiyatun, diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 111 ayat. Mudah ingat, surah Isra 111 ayat. Mengikut dalam tafsir Al-Muharrar, dikata suratul Isra makkiyatun. Ada juga sedikit khilaf, waqila, kecuali ayat 26, 32, 33, 57, dan dari ayat 73 hingga 80 famadaniyatun. Waqila, yang pentingnya asas surah ini makkiyah. Kenapa makkiyah? Sebab peristiwa Isra berlaku bila? Sebelum hijrah. Baik, itu dari sudut bayan Makki Al-Madani. Dari sudut nama surah, tengok, dinamakan surah Al-Isra
Kenapa nama surah Isra? Isra itu maknanya perjalanan pada malam hari. Itu dia panggil Isra, berjalan malam hari. Contohnya, malam ni kita nak berangkat ke Kuala Lumpur, nak pergi malam. Boleh kita cakap dari sudut bahasa, mari kita Isra malam ni, berjalan malam. Kerana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra pada malam hari, pergi malam balik malam. Dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestin, ada disebutkan dalam ayat yang pertama. Ayat satu je. Satu surah tu ayat pertama je, surah Al-Isra. Dan inilah kebanyakan mushaf telah menamakan surah ini dengan nama surah Al-Isra. Pelajar-pelajar tanda, kita bincang sikit. Ada juga ulama mengatakan surah ini nama dia surah Subhana. Surah Subhana. Kenapa? Sebab dimulai dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nama yang masyhur kepada surah ini yang terdapat juga di dalam asar ataupun hadis, nama dia surah Bani Israel. Ini tanda dia, pelajar-pelajar tanda. Kenapa dinamakan surah Bani Israel? Kerana tersebut dalam kisah ayat ini selepas daripada ayat 3 yang kita baca. Mulai ayat yang keempat, dia bercerita tentang Bani Israel, cerita tentang anak-anak Israel. Tengok ayat 4, wa qadaina ila bani Israel, sampai beberapa ayat. Maka surah ini dinamakan dengan nama surah Bani Israel. Baik, di manakah dalil-dalil yang daripada hadis ataupun asar yang menamakan surah ini Bani Israel? Mana? Tanda hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a kulla lailatin bi Bani Israel waz Zumar. Ini kita jaga buat ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di atas hamparan tidur dia. Mu jangan duk fikir tebal mana dia punya tilam saiz king ke queen. Lah, tidur atas tikar dia je. Bangun lepas tidur pun bekah atas belakang sallallahu alaihi wasallam. Yang penting bagi kita je tanda Nabi tidak tidur di atas firasy dia hatta yaqra'a kulla lailatin, sehingga dia baca setiap malam surah Bani Israel dan juga surah Az-Zumar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi wal lafzulah wa Ahmad wa Nasa'i fil Kubra. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan sanad dia hasan. Sanad Hasan Ibn Hajar, sebagaimana dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Ibn Alan, dan juga ulama mutaakhir juga mengatakan jawada isnadahu wa sahahahu dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Kena tambah sikit lagi lah. Biasa kita duduk ingat surah mana yang kita baca malam, surah Al-Mulk. Tambah 2 surah lagi. Nabi SAW tidak tidur kecuali dia baca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Dalam hadis yang kata kulla lailatin, setiap malam baca. Dia kata, ustaz, kalau baca surah ni tak baca surah Al-Quran, tak habislah Quran kita. Terpulanglah, sekurang-kurang pun ada, jangan tak ada. Tak. 2-3 malam dalam seminggu tu sekali kita baca ke dalam sebulan. Yang penting biar ada. Kalau sampai kepada hizib yang kita nak baca surah Bani Israel ini, kita tunggu baca malam. Boleh je. Baik. Itu dari hadis. Daripada atharus sahabah, kata Abdullah bin Mas'ud seorang ulama besar dari kalangan sahabat, qala
surah Bani Israel, yang kita naknya nama tu nama surah Bani Israel, wal Kahfi, war Maryam, wa Taha, wal Anbiya, hunna minal itaqil uwal. Boleh tulis ke pelajaran? Minal itaqil uwal wa hunna min tiladi. Apa dia maksud? Ibnu Mas'ud kata surah Bani Israel, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, hunna minal itaqi, yakni ini nama-nama surah tadi termasuk daripada minas suwar allati unzilat awalan, yang diturunkan awal di Makkah. Mana surah Makkiyah. Wa hunna min tiladi, Ibnu Mas'ud kata inilah di antara surah yang awal aku belajar, aku terima, aku mengaji di Makkah. Ini siapa kata? Kata-kata Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dikeluar oleh Imam Al-Bukhari. Sesalah kita dari sudut nama surah. Kita berpindah pula, tak ada dalam muqaddimah pimpinan. Kita tambah, pelajar kena tambah fadailus suwar as-surah wa khasaisuha, kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca setiap malam, sebagaimana hadis Aisyah yang telah kita sebut tadi. Yang kedua, annaha minas suwaril atiqah, dia ni di antara surah yang awal turun di Makkah, sebagaimana yang telah kita dengar asar daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baiklah para pelajar sekalian, kita balik kepada tafsir intisari kandungan di dalam tafsir pimpinan. Tengok kitab yang ada pimpinan, tengok. Surah ini menegaskan bahawa tujuan dan hikmah-hikmah berlakunya mukjizat Isra, dalam ayat ini dia sebut Isra. Dalam ayat ini disebut mana? Surah Isra, dan isyarat kepada Mi'raj. Isyarat kepada Mi'raj. Adapun Mi'raj itu dalam ayat lain, kan? Mi'raj dalam ayat lain dikata di para ulama tafsir. Isra dalam surah ini, Mi'raj tanda dalam surah An-Najmi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, surah An-Najmi ayat 18. Itu dia panggil Mi'raj. Baik. Menegaskan bahawa tujuan dan hikmah berlakunya mukjizat Isra dan Mi'raj yang luar Isra yang luar biasa itu ialah kerana hendak memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan yang besar ini dikurniakan oleh Allah Taala kepada baginda ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi pertentangan keras dari kaum kafir musyrik di Makkah untuk memberi semangat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang terus menyebarkan Islam sehingga berjaya. Itu ayat yang pertama tentang Isra. Kemudian diterangkan pula perihal kaum Yahudi Bani Israel yang sentiasa menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan bertindak ganas kepada umat manusia. Dan kerana itulah mereka telah menerima kehancuran dua kali di Palestin. Kali yang pertama di tangan Raja Babylon, dan kali yang kedua di tangan Raja Rom. Lalu diberi amaran bahawa selagi mereka menderhaka dan menceroboh, maka selama itulah pula Allah Ta'ala akan menggerakkan umat-umat yang lain untuk menyerang, memburu dan menghancurkan mereka. Dan inilah yang telah berlaku di sepanjang sejarah kaum Yahudi zaman berzaman. Sekarang ini Yahudi balik mula ke Palestin, berkumpul di sana untuk memudahkan umat Islam di akhir zaman membunuh mereka. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
orang Islam akan bunuh Yahudi di Palestin, sehingga ke Yahudi berselindung di sebalik pokok gharqad, pokok batu kayu bercakap, ya Muslim hadza Yahudi fata'ala faqtul, kecuali sejenis pokok nama dia gharqad. Pokok ni tali barut Yahudi, dia tak cakap, diam. Pokok lain cakap belaka. Itu tanda kiamat. Baik, tamatlah cerita Yahudi, kita pergi pada isu yang ketiga. Setelah menegaskan bahawa kitab suci Al-Quran memberi petunjuk, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang amat betul agama Islam. Lalu diterangkan tentang kitab manusia, kitab suratan amal manusia yang tertulis dalamnya segala perkara yang dilakukannya dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya sendiri, sama ada baik atau buruk, sama ada amal baik atau jahat. Amalnya itulah yang menentukan nasibnya sendiri. Maka jika baik amalnya, maka selamatlah dia dunia akhirat. Dan jika jahat buruk amalnya, maka celakalah dia dunia akhirat. Amalnya dan nasibnya diibaratkan sebagai benda yang dikalungkan di lehernya, yang tidak dapat dipisahkan daripada dirinya, kerana dialah yang bertanggungjawab terhadapnya. Kata pendakwah, suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Allahu Akbar. Siapa penulis? Apa yang kita baca, tulis sekarang, kita baca di hadapan Allah. Maka pilihlah yang terbaik untuk kita baca, untuk dikalungkan di lehernya. Yang keempat, diterangkan pula bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sekalian hambanya yang mukmin dan yang derhaka. Yang kafir lagi banyak, lagi kaya atas dunia, tetapi setengahnya dilebihkan atas setengah yang lain. Misalnya ada orang mukmin yang senang dan ada pula yang sempit hidupnya. Ada orang yang derhaka yang mewah, serta ada pula yang miskin. Semuanya itu ada sebabnya dan hikmahnya. Yang kelima, perbezaan dan kelebihan antara sama manusia itu bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat lebih besar lagi. Ada yang bersenang lenang dengan berbagai-bagai nikmat dalam syurga, dengan mendapat pangkat kedudukan yang setinggi-tingginya, dan ada yang menderita azab sengsara di lapisan neraka yang terkebawah sekali. Bahkan dalam syurga pun berperingkat-peringkat. Demikian juga yang menderita dalam azab juga darakat, ada lapisan. Jadi kita dalam syurga tinggi, Al-Firdaus al-A'la, ada yang peringkat pertama. Yang penting semua itu nikmat, jangan masuk neraka je. Baik, oleh kerana solat 5 waktu telah difardukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya pada malam Isra' dan Mi'raj, yang disebutkan perihalnya dalam surah ini, lalu diperintahkan supaya salat itu dikerjakan pada waktunya. Aqimis salata liduluki syams, waktunya yang telah ditentukan. Kemudian diterangkan secara khusus tentang keistimewaan salat subuh, supaya masing-masing memulakan harinya dengan ibadat pada saat yang berkat itu, sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Bani Israel, surah Isra ini diakhiri dengan menerangkan cara memuji Allah, supaya Rasulnya dan sekalian hambanya sentiasa menyebut Alhamdulillah. Segala puji tertentu bagi Allah, sebagai bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya yang tidak terhitung itu, kerana dialah Tuhan yang Maha Esa, dan dialah sahaja yang wajib dibesarkan dan dimuliakan dengan sepenuh-penuhnya. Itu muqaddimah surah Al-Isra dalam tafsir pimpinan. Dalam kitab di tangan saya ni Al-Muharrar, ada 20 poin besar dalam muqaddimah surah. Saya tak baca, cuma dimaklumkan saja. Baik, kita pergi masuk kepada surah Al-Isra, surah yang ke-17, Makkiyah, diturunkan di Makkah, ayat dia 111. Surah ini permulaan juzuk yang ke-15. Mari kita sama-sama baca terjemahan dia, tafsirnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah mula ayat ini dengan subhana. Subhana, maha suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Itu makna subhana. Para jemaah sekalian, kata di para ulama Islam, apabila Allah mula dengan subhana, bermakna ada benda besar yang dia nak sampaikan. Iaitulah isu besar yang nak disampaikan di sini. Isu apa? Peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang ajaib. Kenapa tak ajaib? Nabi berjalan, orang lain pergi ke Baitul Maqdis, para pelajar sekalian, sebulan perjalanan. Tiba-tiba Nabi kita pergi satu malam, balik satu malam, bukan sakat pergi Baitul Maqdis, ila Sidratil Muntaha, naik ke langit yang atas. Ajaib. Maka Allah Ta'ala mula dengan subhana. Mu jangan kata Muhammad bohong. Kamu jangan kata kalau Muhammad tu bohong, bermakna Tuhan yang melantik Muhammad tak betul. Maka Allah mula dengan subhana. Ingat, dalam ayat yang lepas, surah An-Nahli, Allah Ta'ala mula dengan wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, kesabaran kamu itu kerana Allah Azza wa Jalla, kan? Sebab apa? Sebab selepas daripada ini, penentangan Quraisy kepada kamu lagi dahsyat. Tengok, penentangan Quraisy kepada Nabi lagi dahsyat. Kenapa lagi dahsyat? Sebab bila mari peristiwa, dia kata Muhammad lagi pelik, lagi mengarut, dia kata. Maka Allah Ta'ala mula dengan ayat ini, subhana, maha suci Allah daripada tak pandai memilih. Pilih siapa? Tak pandai pilih Nabi yang bohong. Allah Ta'ala nafikan segala sifat kekurangan, tidak ada bagi Allah. Asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan. Tengok, Allah Ta'ala mula dengan lailan nakirah, satu malam. Malam mana? Malam 27 Rajab kan? Ramai orang akan sambut ni, berebut-rebut ni. Penceramah tak cukup masa. Orang ni panggil, berebut. Sebab apa? Malam tu malam 27 Rajab. Tuan-tuan tanda, pelajar-pelajar tanda. Tarikhul hadisah, bilakah berlaku mal Isra' dan Mi'raj? Al-Imam Nawawi sebut, dia kata apa? Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata berlaku pada bulan Rabiul Awal. Dalam kitab di Raudah dia sebut malam 27 Rajab. Dalam fatwa Imam Nawawi dia kata 27 Rabiul Awal. Jadi kita tengok, itu Imam Nawawi sebut 3. Dalam kitab lain, Ar-Rahiqil Makhtum, nama kitab sirah, tanda ni pelajar-pelajar ni, supaya kita ala bayyinah. Jangan duduk pakai mati awal, 27 Rajab sah dah. Khilaf ulama. Imam Nawawi saja sebut 3 pandangan. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, dia kata apa? Isra' berlaku pada tahun Nabi kita dilantik jadi Nabi. Ini dipilih oleh At-Tabari. Ada yang mengatakan lepas Nabi kita lantik jadi Rasul 5 tahun, sebagaimana disebut oleh Nawawi dan Qurtubi. Ada yang mengatakan pada malam 27 Rajab tahun yang ke-10. Ini yang masuk dalam takwim kita, kalender kita.
Ada yang mengatakan sebelum hijrah 16 bulan, yakni pada bulan Ramadan tahun yang ke-12. Ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun 2 bulan, yakni berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-13. Ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun, yakni bulan Rabiul Awal tahun yang ke-13. Masya Allah. Jadi ada 6 pandangan. Pasal itulah kita tak nak putus, nak mati awah, orang Kelantan kata nak putuskan 27 Rajab ya lah. Khilaf ulama itu panjang. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini lailan, satu malam. Malam bila? Malam tu. Kenapa Tuhan tak sebut tarikh? Kenapa Tuhan tak sebut tarikh? Tanda ni anak-anak pelajar kita. Kenapa? Jawab dianya, sebab Allah Ta'ala tak suruh kita duk sibuk-sibuk menyambut malam tu. Yang Tuhan nak suruh kita ambil pengajaran apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sama juga dengan tarikh-tarikh yang lain, kecuali yang tarikh yang benar yang telah disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang menjadi tarikh yang kita kenal. Hari Ashura contohnya dengan berpuasa. Hari Arafah, kerana kita orang berwukuf di Arafah, kita berpuasa di sini, maka tarikh-tarikh besar ini kena ambil. Malam Lailatul Qadar. Baik. Tengok ayat. Allah kata Asra, dia yang memperjalankan. Kalau kata Nabi berjalan, ajaib. Sebab orang lain berjalan sebulan. Tapi kalau Nabi dibawa berjalan, pelik ke tak pelik? Mana ada pelik? Kita hari ni, kalau saya duduk diam-diam sini, oh tuan-tuan, pagi tadi saya kuliah subuh sini, kan? Tengah hari tadi saya makan tengah hari di KL. Petang maghrib balik kuliah maghrib sini. Percaya tak percaya? Percaya zaman kita ini. Sebab apa? Bukan saya berjalan, kapal terbang yang bawa saya. Faham? Nabi SAW dia tak berjalan. Allah kata Asra, Allah yang bawa dia berjalan. Kalau Allah yang bawa, apa yang pelik bagi kita? Subhanallah. Minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram Mekah. Kemana pergi? Ilal Masjidil Aqsa. Apa makna Masjid Aqsa? Tanda pelajar. Masjid yang jauh. Kata di ulama tadabbur, ayat ini ajaib. Kenapa disebut masjid yang jauh? Sebab nanti Nabi kita akan berhijrah lagi setahun atau 2 tahun, akan ada masjid adna, masjid yang dekat. Apa dia masjid dekat? Masjid Madinah, Masjid Taibah. Ini dekat daripada Mekah. Mekah ke Baitul Maqdis berapa? Sebulan perjalanan. Mekah ke Madinah 8 hari. Itu dipanggil Masjid Adna. Maknanya Allah kata Masjid Haram, Masjid Aqsa. Nama asal dia bukan Masjid Aqsa. Nama asal dia Masjid Ilya. Tulis nama masjid apa? Ilya. Tapi bila Quran sebut Masjid Aqsa, kita bertukar daripada Ilya kepada Masjid Aqsa. Masjid yang jauh. Kenapa? Sebab akan ada masjid yang dekat bila Nabi hijrah nanti. Awal-awal lagi, mula-mula sampai Masjid Quba, sampai Madinah, langsung dibina Masjid An-Nabawi Syarif. Masjid Aqsa yang jauh. Nabi pergi dengan apa? Tengok dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW kata utitu bil buraq. Aku telah didatangi oleh burak. Burak ni binatang. Dia kata binatang yang putih, panjang, lebih besar daripada dongki, kecil sikit daripada bagal. Maknanya kecil daripada kuda. Adik pada kuda. Tu je ada. Yang kata ada sayap, ada perempuan muka, itu karut laga tu. Itu borak India nama dia. Pasal tu ada tindik kat hidung. Kan. Pernah tengok gambar borak? Tengok. Kan orang duk gantung kat dinding tu. Kuda ada sayap, ada gambar makcik, hidung ada tindik. Ada orang tanya, Ustaz, betul kan ni borak? Kata betul. Borak apa? Borak India mari. Sebab apa India mari? Ada tindik. Mana ada gambar muka-muka? Adalah hadis sahih, Nabi kata tak. Fauqal himar dunal bagal. Besar sikit pada dongki, kecil daripada bagal. Mana kecil pada adik pada kuda. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Sekali dia
tunja, orang Kelantan kata tunja. Sekali dia jalan, sayup mata mandang, laju. Yang main lebih pada Ferrari lagi dia punya kuda jalan. Ini Burak. Burak ini sekali ni ya dia bawa ke Nabi SAW. Nabi nak hijrah, tak ada Burak, jalan manual. Kenapa? Apa hikmah? Sebab waktu Isra' dan Mi'raj Nabi pergi seorang. Inilah gambaran manifestasi. Bila kita nak solat, kita seorang ya. Allahu Akbar, kita telah berhubung dengan Rabbis samawati wal ardh. Kita berhubung dengan Allah. Tapi waktu kita berjuang nak menegakkan Islam, kita perlu ramai-ramai. Wadah? Itu hikmah. Kalau kita ceramah sini tak habis. Kita bagi tafsir dulu. Tuan-tuan nak dengar kisah Isra' dan Mi'raj yang panjang, tengok dalam kuliah saya. Kuliah khas, tajuk dia Al-Isra' wa Al-Mi'raj. Banyak CD dalam halaqah Abu Anas di YouTube ada, di Facebook pun ada, tengoklah di sana. Di sini saya nak sebut sedikit je, oleh kerana ayat ini telah disebut, maka kita sebut. Baiklah para jemaah sekalian, lailan, satu malam. Malam mana? Malam tu nak menentukan, tak boleh tentu. Ulama sebut ada Ar-Rahiqul Maktum kata 6, Imam Nawawi kata ada, yang penting khilaf tu panjang. Baik. Allazi barakna haulah. Allah sebut kata yang kami berkati sekelilingnya. Di mana? Bumi Palestin ni bumi yang diberkati. Bumi Palestin, bumi yang mana? Bumi yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di para ulama, tanda. Ana bagi tajuk ya. Al-Quran telah menunjukkan keberkatan bumi Syam 5 ayat. 5 ayat dalam Quran yang menyebutkan tentang berkatnya bumi Syam. Ayat yang pertama, tulis ni fakta, nanti cari. Suratul A'raf ayat 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami berkat. Yang mana Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel bumi Syam. Kemudian ayat yang kedua, ayat kita ini. Ayat surat Isra, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling. Ayat yang ketiga, suratul Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha, bumi Syam. Ayat yang keempat, surah Al-Anbiya 81, wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. 4. Ayat yang kelima, surah Saba ayat 18, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zah. Fa hadhihi 5 ayatin nusus. Ini 5 ayat nas menunjukkan bahawa berkatnya di kawasan ini sama ada berkat dari sudut agamanya, sebab di sanalah tempat pendakwah nabi-nabi. Adanya Masjid Aqsa, Masjid Ilya menjadi tempat masra perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah ke sana, tempat perhimpunan nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Maqdis. Dan juga berkat di dunia, kata di para ulama, berkatnya bumi ini subur tanam-tanamannya. Hari ni bila kita nak makan buah zaitun, mari daripada mana? Mari daripada Palestin, mari daripada bumi Syam. Masya Allah, tabarakallah. Buah tin, subur bumi dia. Ana pergi waktu kita melawat dulu, Masya Allah, tabarakallah. Murah-murah buah. Kita kata Masya Allah, Allah Ta'ala sebut barakna fiha, banyaklah berkat kerana bumi Anbiya, nabi-nabi, rasul-rasul ramai di sana. Dan berkat juga kepada dunianya, buminya subur. Sampai hari ini subur. Ada setengah orang katanya, kita kalau kita di kawasan di Syam, kalau kita letak kereta, tak berdebu pun dia, comel udara. Allah, tapi manusia kufur. Baiklah. Baru kita sampai kepada apa? Sampai kepada tujuan ataupun objektif. Apa dia objektif ni? Objektif diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allahu akbar.
Tujuannya Tuhan kata supaya kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Nabi tengah ditindas, tengah diunaya, telah dikhianat di Mekah, tiba-tiba dia naik jumpa dengan para anbiya, kawan-kawan sahabat-sahabat dia di sana. Nabi yakin dah, aku baca Quran, Nuh, Ibrahim, ini semua jumpa belakang kepala tu. Kemudian Allah perlihatkan sebahagian daripada tanda dia kekuasaan. Nabi naik ke atas alam angkasa, dia tengok cakrawala, tengok, besar, bintang-bintang bukan kecil. Besar pada bumi berapa kali, ribu kali ganda, kan? Kita belajar sains, kan? Kemudian bila duduk atas, Nabi tengok bumi, kecil. Bila bumi ada besar ni, Abu Jahal besar mana? Kecil lagi. Nabi kata, aku turun pada aku tak peduli dengan Abu Jahal. Abu Jahal kecil, nak banding dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah kata, linuriyahu min ayatina. Tujuan aku bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia tujuan dia? Supaya Allah Taala nak tunjuk kekuasaan Allah kepada Nabi. Nabi lepas pada itu dia tak heran lagi dengan puak kafir. Kuasa sudah. Maknanya yakin kuat. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah dengar belaka apa yang kamu dituduh oleh puak kafir ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar semua apa yang mereka kata. Kan? Pelik apanya puak kafir. Dan Allah Taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Tengok nota di bawah. Ayat ini menjadi dalil tentang peristiwa Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ruh dan jasad. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haq. Nabi kita Isra dengan ruh dengan jasad. Ada sebagian ulama kata dia pergi dengan ruh je, jasad tak pergi. Kita kata kalau pergi dengan ruh saja, apa buat kafir sibuk-sibuk? Orang mimpi apa boleh? Kita seorang kita lepas subuh kita tengok ada seorang pakcik dekat tangga masjid, sengih suka. Kenapa pakcik? Semalam aku mimpi telah ditabalkan menjadi PM Malaysia yang ke-9. Kita kata apa pakcik? Pakcik minai dah pagi ni. Belum lagi mari saya belanja. Dah. Itu je lah. Tapi kalau kata saya ditabalkan semalam, orang telefon ambulans lalu. Mari ambil pelik kenapa? Maknanya kalau Nabi kata dia bermimpi, Quraisy tak akan marah. Tapi bila Nabi kata aku pergi, Quraisy kata ajaib, wallah ajaib. Mula-mula Nabi turun dari mana? Dari langit. Nabi duduk di dekat Kaabah. Abu Jahal mari kebetulan. Muhammad, ada apa cerita malam? Ada cerita pelik? Dia ayat perli, ayat sarkastik. Ada cerita pelik, Mak? Ada. Apa dia? Duduk nak dengar. Semalam aku pergi Baitul Maqdis. Celek mata Abu Jahal. Pergi Baitul Maqdis. Pagi ni kat sini, ya. Lagi pergi langit. Dia kata gini ya, Mak. Kau tunggu sini ya. Aku nak pergi panggil orang. Nak pergi kerah orang suruh mari. Sebab memang tak logik. Kalau orang dengar, semua giling kepala. Semalam. Oi, mari maka. Semua mari. Dekat Kaabah, Nabi tunggu. Mu jangan lari, tunggu sini. Kita ni kalau kita suka kelentur orang, sama seorang kita cerita, betul tak? Kalau orang ramai mari lari kita. Nabi tunggu. Inilah peluang dia nak dakwah. Abu Jahal tu nak panggil orang. Masya-Allah tabarakallah. Nabi datang. Ya maaf. Quraisy datang. Nabi pun cerita. Tengah-tengah Nabi cerita, Quraisy yang pergi berniaga ke Syam, dia tahu Masjid Baitul Maqdis ni berapa pintu besar dia, berapa. Dia bertanya Nabi. Dia tanya, ada benda hak Nabi tak ingat. Nabi masuk malam, pergi Baitul Maqdis malam. Dia bukan pergi duduk chat macam kita duduk selfie pintu lama pula. Nabi pergi jumpa dengan para anbiya, kemudian naik ke langit. Nabi kata, bela, tak nampak depan aku ni gambar Baitul Maqdis. Tengok dalam hadis dia dalam Bukhari. Nabi kata, lamma kazzabani Quraisyun qumtu fil hijri. Quraisy tak percaya aku duduk di kat Hijr, kat Kaabah. Fajallallahu li Baitul Maqdis.
Zaman kita ini kan macam Google lah. Ya, kita search Google keluar gambar Baitul Maqdis depan Nabi. Nabi ada Google dah masa tu. Tapi dia tak tengok dengan handphone. Dia tengok dengan mata dia, Allah Taala beri. Malaikat bawa pergi Baitul Maqdis depan Nabi, Nabi sifatkan Baitul Maqdis. Pintunya berapa, tingkatnya berapa. Nabi kata, "Fatafiqtu ukhbirum an ayati." Aku cerita satu-satu. Wa ana anzur ilai, aku nampak Baitul Maqdis di depan. Mana malaikat bawa gambar itu. Baca. Tengok. Nabi tengok, Nabi cerita Quraisy. Quraisy yang pergi kata, "Sedekah." Betul ni. Betul. Kenapa pelik? Dia tahu Nabi kita tak pernah bergembara ke Baitul Maqdis. Dia pergi ke dulu pergi masa kecil menega. Maknanya orang yang pergi biasa pergi je boleh bagi tahu. Tuan-tuan yang duduk sini 10 tahun, 20 tahun kat pondok ni. Kalau saya tanya, masjid ni berapa tiang? Berapa orang boleh jawab? Silap-silap hak je tanya pun tak boleh jawab. Betul tak? Mulai hari ni kamu bila berapa tiang? Nanti orang tanya berapa tiang pondok? Tak tahu berapa. Nabi kata, mukjizat Nabi, Allah bawa mari, Nabi tengok. Quraisy pening kepala. Ada yang lari pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, pergi tengok kawanmu dekat Kaabah tu. Meracau pelik ni. Pergi ke langit pula semalam Baitul Maqdis, hari ni mari sini. Dia ingat Abu Bakar boleh, iyalah macam kita tak logik lah Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Dengar ni, kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. La in qala faqad sadaq. Subhanallah. Abu Bakar, kalau Muhammad kata, betul lah tu. Musibah apa? La haula la quwwata. Pasal tu Abu Bakar dikenal dengan nama As-Siddiq. Siddiqul ummah, orang yang sangat benar. Apa yang Nabi cakap? Sedekah. Benar. Kita hari ni nama je Muhammad Siddiq, cakap bohong. Kacau. Ini jangan. Eloklah letak nama Muhammad Siddiq tu nak suruh anak kita jadi benar, tak cakap bohong, tapi asasnya begitu. Apa lagi yang ada? Kemudian Nabi cerita, aku tengok dalam perjalanan tadi rombongan pedagang yang Quraisy nak sampai ke Mekah. Mereka sekarang berada di tempat sekian. Masya Allah, puak Quraisy kata tak apa, tanda-tanda. Kita tunggu hari Muhammad cakap sampai, tunggu. Kalau tunggu sampai sungguh, tak beriman juga. Masa tu bukan ada SMS, bukan ada mazhab wasafi, bukan ada wish yang kita boleh tengok berapa lama dah sampai. Semua tu sudah ada zaman. Wish ada, apa dia ni, Google nak cari barang apa ada, itu semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Manifestasi sudah ada, zaman kita ni sudah ada. Tapi apa boleh buat, manusia tak beriman. Maka kita mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi kita berisra dengan ruh dan jasad. Kalau isra dengan ruh saja, Quraisy tak pening kepala, tak kata Nabi kita pelik-pelik. Sebab apa? Memang orang mimpi boleh je, mimpi siapa-siapa mimpi kan. Tapi kalau kata panjanglah cerita Isra ni, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya yang lain lah kan. Yang pentingnya kita nak linuriyahu min ayatina. Ini dia panggil objektif. Nabi kita salah diperjalankan oleh Allah supaya Tuhan, Allah nak tunjuk pada Nabi bagaimana apa? Bagaimana kehidupan, bagaimana kedudukan kuasa Allah Ta'ala yang maha besar. Baiklah. Habis cerita Nabi Isra, maka puak-puak kafir lagi hari makin pening kan? Peninglah dia. Sudahlah, tadi saya sebut itu dalil Isra subhana, dalil Mi'raj surah apa? Surah An-Najmi. Tengok dalam ayat surah An-Najmi, bermula daripada ayat 11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha. Tengok sampai ke sidratul muntaha, yaghsha, Nabi kata tengok satu cahaya yang tak tahu gimana. Ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi tengok tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala yang sangat besar. Tanda surah tu An-Najmi. Dalam surah An-Najmi jelas di sini kata di para ulama, Nabi tengok ru'ya basariyah.
Nabi tengok dengan mata dia, bukan dengan mimpi. Kalau kata orang kata mimpi, dia tu bermimpi sebenarnya. Dia yang bermimpi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi. Baiklah para jemaah sekalian, saya letak sampai ayat 3, tapi kita break setakat ayat yang pertama dulu, sebab banyak perkara yang kita nak jelaskan nanti perbezaan kenapa Allah Ta'ala kembarkan Musa dengan Muhammad, kenapa dikembarkan Taurah dengan Quran. Kita sambung dalam ayat yang kedua nanti. Cuma perbincangan kita tamatkan untuk ayat yang pertama ini, iaitu tentang subhana maha suci Allah. Subhana mengandungi sifat segala kesempurnaan itu bagi Allah Azza wa Jalla, menafikan daripada Allah sebarang jenis kekurangan. Kebaikan. Kemudian Allah sebut di sini bi'abdihi. Tanda. Dia tak kata bi rasulihi, bi nabihi. Allah Taala guna bi'abdihi. Kata di para ulama Islam, wasful ubudiyah merupakan sifat yang tertinggi untuk Nabi, sifat hamba. Orang lain sebut Rasul, ni Allah Ta'ala sebut Nabi bi'abdihi, dengan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maqamul ubudiyah itulah makam yang tertinggi yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, bila disebut Masjid Haram, Masjid Aqsa, maka timbullah di sana kelebihan Masjid Aqsa, termasuk dalam 3 buah masjid yang kita dianjurkan supaya mengembara kepadanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu mengembara untuk beribadat kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tanda hadis ini menunjukkan bahawa kelebihan Masjid Aqsa. Maka Masjid Haram maka kelebihan dia, sekali solat 100,000. Masjid Madinah sekali solat 1,000. Masjid Aqsa riwayat mengatakan 500. Tapi oleh kerana Masjid Aqsa sekarang ini di bawah Yahudi, kita nak masuk kita kena bayar visa ke Yahudi banyak. Saya sendiri secara peribadi tawakuf, tunggu dulu, saya tak pergi lagi, walaupun diajak oleh sahabat-sahabat pergi. Ini pandangan kita lah. Sahabat-sahabat lain ada pandangan sendiri, kita kata silakan. Tapi anak tak sampai hati nak direct bayar visa masuk Baitul Maqdis kepada Yahudi, kita kata tak sampai hati. Sehari inilah, lepas pada ni tak tahulah, takut ada pandangan lain pula. Wallahu alam, manusia ni berubah-ubah kan. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita bincang lagi dalam ayat yang berikutnya, iaitulah ayat yang kedua tentang kedudukan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.